tutorial yang kedua, yang melibatkan ataupun yang berfokus topik terakhir form 1, Theorem Pythagoras. Di sini kita melihat soalan-soalan yang kita akan menggunakan Theorem Pythagoras and melibatkan gabungan dua segitiga dan lebih soalan yang lebih kata arasnya sederhana lah. So kita lihat kepada contoh yang terpapar pada skrin. Kita lihat contoh. Pertama sekali kita perhatikan segitiga yang besar ni, sisi dia 8 cm, 6 cm. Lihatlah sudut ni. Ini yang pertama kita mesti lihat first. Kedua, tengok manalah hypotenuse ni. So hypotenuse ialah sisi panjang yang terbahagi kepada dua bahagian yang sama panjang. Kalau ada simbol seperti maksud ni, macam ni, dia dibahagi kepada dua bahagian yang sama panjang. So kalau ini P, ini juga adalah P. So untuk mencari nilai P, apa yang perlu buat ialah kita menggunakan Theorem Pythagoras. P tambah P kuasa 2. Macam ni lah. Dia seperti ni. P tambah P kuasa 2. Hasilnya adalah 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So di sini apa yang kita boleh buat ialah P tambah P ni kita boleh terus saja samakan dengan P tambah P ialah punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Dia sama konsep dia. Kalau contoh, saya kata kalau P kuasa 2 sama dengan 64. So P sama dengan punca kuasa 2, 64. Betul tak? So konsep dia adalah sama. So kalau inilah P tambah P kuasa 2 sama dengan ini nilainya. Untuk dapat P tambah P, kuasa 2 ni berubah ke sebelah kanan menjadi punca kuasa 2. So di sini P tambah P ialah 2P. 8 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 dapat 100. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 100. Dan bila kita punca kuasa 2, kita dapatnya 10. Cara nak dapat ni secara terus, pelajar, ialah tekan butang punca kuasa 2. Tekan butang punca kuasa 2. Tekan butang kurungan. Masukkan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Tutup kurungan. Terus akan dapat jawapan 10. So P tambah P ialah 2P bersamaan 10. So P bersamaan dengan 5. So nilai P di sini adalah 5. Seterusnya untuk mencari nilai Q. Nilai Q berada dalam segitiga yang lebih kecil, di mana sisinya ialah 3Q, dan di sini P ni kita ambil nilai dia teruslah 5. Kenal pasti manakah hypotenuse. So hypotenuse-nya adalah 5. So kalau kita nak tulisnya dulu, kita boleh tulis, tak apa, 5 kuasa 2. Hypotenuse bersamaan dengan Q kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Selepas tu kita tajukkan Q kuasa 2. Sama dengan 3 kuasa 2 ke kiri. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So 25 tolak 9 dapat 16. So Q ini adalah punca kuasa 2, 16. Nilai Q adalah 4. So mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama. Kita lihat yang pertama di sini ialah sudut tegak. So ini ialah hypotenuse. Dua sisi lagi satu ialah 4 dan 3. Sekarang kita nampak hypotenuse terbahagi kepada dua sisi sama panjang. Satunya P. Di sini juga P. Cara nak selesaikan, sama juga. Hypotenuse kuasa 2, P tambah P kuasa 2. Bersamaan dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kalau mengikut contoh tadi, P tambah P ni, boleh kita tulis sebagai punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 2P. So kalau tak mahir lagi nak gunakan kalkulator, kita kira
Okey, langkah-langkah lah, ikut satu langkah. 16, okey, tambah 9. So dapatlah 2P, ini adalah punca kuasa 2, 25. Right? Okey, di mana 2P bersamaan punca kuasa 2, 25 adalah 5. So P bersamaan dengan 5/2. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai 2/5. So di sini nilai P adalah 2/5. Okey. Seterusnya kita nak mencari nilai Q. Nilai Q berada di segitiga yang lebih kecil. Okey, di mana sisinya adalah P iaitu 2.5, 1.5 dan Q. Sudut tegak berada di sini bertentangan hipotenus. Okey, P ialah hipotenus iaitu 2.5. So kita tulislah 2.5 kuasa 2, okey, bersamaan dengan Q kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. So Q kuasa 2 bersamaan dengan 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2. Okey, gunakan kalkulator. Okey. Okey, 2.5 kuasa 2 ialah 6.25. Okey. 6.25 and 1.5 kuasa 2 ialah 2.25. Hasilnya adalah Q kuasa 2 sama dengan 4 dan Q adalah bersamaan dengan punca kuasa 2, 4. Q bersamaan dengan 2. Okey, ini nilai Q, ini nilai P. Okey, ini soalan yang pertama, cara menjawab ya. Konsep dia sama. Konsepnya kita selalu berpandukan kepada formula teorem Pythagoras. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, itu soalan kedua. Kita lihat segitiga yang kecil, okey, yang mana sisinya 6 cm, 10 dan P. Okey, sudut tegak berada di sini dan bertentangan ialah sisi yang berukuran 10 cm. So kita gunakan rumus teorem Pythagoras iaitu hipotenus kuasa 2. Okey, hipotenus kuasa 2 10 kuasa 2 bersamaan dengan P kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, so 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 bersamaan P kuasa 2. Okey, tukar tertib. Okey, tulis saja 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. So di sini 10 kuasa 2 100 tolak 36. So, P kuasa 2 bersamaan 64. So, P bersamaan dengan punca kuasa 2, 64. Nilai P adalah 8. So, di sini nilai P adalah 8. Sekarang, untuk mencari nilai Q, okay, kita perlu menggunakan segitiga besar di mana sisinya adalah 17, 8 dan Q tambah 6. Q tambah 6. Okey, apa yang kita buat sama cara dia. Ini sudut tegak. Bertentangan ialah 17 cm. So 17, okey. 17 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 8 kuasa 2 tambah Q tambah 6 kuasa 2. Okey. So, di sini cikgu pindahkan Q tambah 6 ni sebagai tajuk. Kuasa 2. Okey, sebelah kanan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, sebelum apa-apa kita carilah apakah 17 kuasa 2. Tekan kalkulator 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, hasilnya ialah 225. Okey, 225. Okay. So, untuk mencari Q tambah 6, Q tambah 6 adalah punca kuasa 2, 225. Okay. Iaitu Q tambah 6 adalah bersamaan dengan 15. Okay. Q tambah 6 bersamaan dengan 15.
So, saya tulis balik atas ni. Okay. So, Q tambah 6 bersamaan dengan 15. So, Q adalah sama dengan 15 tolak 6. Nilai Q adalah bersamaan dengan 9. Okay. So, itu caranya untuk mencari nilai Q. Okay. So, soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Okay. Ada dua segitiga. Okay. Biasa kita fokus, kalau kita lihat segitiga yang besar ni, 8, 17. Lepas tu ada P di sini, ada Q di sini. Okay. So, untuk segitiga yang kecil ni ada 6, 10 dan P. So, kita fokus kepada segitiga kecil dengan sisi 6, P dan 10. Okay. Sudut tegak di sini bertentangan. So, 10 ini ialah hipotenus. So, kita gunakan saja rumus yang sama. 10 kuasa 2 bersamaan dengan P kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey. So, di sini kita tajukkan letak P kuasa 2. Okey. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. 100 tolak 36. Okey. 64. So, P bersamaan dengan punca kuasa 2, 64. Dan P, nilai P ni adalah 8. So, nilai P di sini adalah 8. Seterusnya, kita melihat segitiga yang besar. Okey. Di sini, sudut tepatnya tidak tunjukkan, tapi sudut tepatnya adalah berada di sini, ya. Okey, di hujung sini. Okey. Lihat semula. Okey. Padam. Okay. Kita padam semula supaya jelas untuk lihat segitiga yang besar. Okay. P ni nilai dia 8. Nilai dia 8. Okay. Kalau ni sudut tegak, sebelah sini pun sudut tegak. Alright. So, yang bertentangan dengannya adalah 17. Okay. So, 17 ni merupakan hipotenus. So, kita mulakanlah dengan ni. Okay. 17 kuasa 2 bersamaan dengan 8 kuasa 2. And sisi ialah Q ni ialah P tambah Q. P tambah Q maksudnya 8 tambah Q. Okey, kuasa 2. So, yang ada sebutan Q ni kita jadikan dia sebagai tajuk. Okey, dan sebelah kanannya 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, kita carilah apa tu 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey. So, di sini kita dapat 8 tambah Q kuasa 2 bersamaan dengan 225. Okey. So, 8 tambah Q adalah okey, punca kuasa 2 225. Okey. So, apakah punca kuasa 2 225? Okey. So, 8 tambah Q bersamaan 15. So, that means apakah nilai Q? Q adalah sama dengan 15 tolak 8. So, Q bersamaan dengan 7. Okey. So, ini adalah 3 soalan pertama. Okey. Yang melibatkan kita ada dua segitiga. Okey. Gabungan dua segitiga bersudut tegak dan kita mencari nilai P dan nilai Q. Okey. Okey, kita teruskan ke soalan yang keempat. Okey, kita teruskan ke soalan keempat. Okey. So, ini soalan keempat, lihat rajahnya. Okey. Ada dua segitiga bersudut tegak, satu di mana sisinya adalah 16, okey, 12 dan P. Okey, satu lagi ialah sisinya P, 4.5 dan Q. Okey, kalau kita lihat segitiga yang kedua ni, P, Q, 4.5, ada dua nilai yang tidak diketahui. Okey, bermaksud kita tak boleh memulakan pengiraan kita dengan menggunakan segitiga
dengan dua sisi yang kita tidak ketahui nilainya. Okay, so kita mulakan dengan segitiga yang sisinya adalah 16, 12 dan P. So di sini kita boleh mencari nilai P. Okay, sudut tegak berada di sini. Bertentangan ini adalah P. Okay, so di sini kita tuliskan P kuasa 2. Okay, bersamaan dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okey. So P kuasa 2 adalah sama dengan 144. Okey, tambah dengan 16 kuasa 2. Okey, iaitu 256. Okey, 256. Di mana hasil tambahnya adalah 400. 400. So P bersamaan dengan punca kuasa 2 400 dan P bersamaan dengan 20. Okey, P bersamaan dengan 20. So di sini kita boleh letakkan sisi dekat P ni, nilai dia 20. Okey, so segitiga yang seterusnya, okey, nilai P datanglah 20. Ini 4.5 and ini kita nak cari Q. So sudut tegak berada di sini, bertentangan ialah Q. Okay, so that means Q hypotenuse. So Q kuasa 2 bersamaan dengan 20 kuasa 2 tambah dengan 4.5 kuasa 2. So that means nilai Q kuasa 2 adalah hasil tambah. Okay, 20 kuasa 2 ialah 400 dan 4.5 kuasa 2 adalah 20.25. Okey, 20.25. So Q kuasa 2 adalah bersama dengan 420.25. So Q bersamaan dengan punca kuasa 2 420.25. Okey. So punca kuasa 2 420.25. Okey. Gunakan kalkulator ya. Nilainya adalah 20.5. Nilai Q adalah 20.5. So ini jawapan untuk nilai Q. Okey, untuk nilai Q. Kita teruskan untuk soalan nombor 5. Perhatikan gambar rajahnya. Dua segitiga bersudut tegak. Okey. Di sini kita boleh mulakan dengan mana-mana dululah. Satu sisinya P 12, 13. Segitiga yang lagi satu ialah Q 12, 15. Okey. So kita mulakan dengan P dahulu. Ini sudut tegak. Okey, sudut tegak. Bertentangan ialah 13. So kita tulis hipotenus kuasa 2, 13 kuasa 2 bersamaan dengan P kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So P kuasa 2 bersamaan dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, gunakan kalkulator. 13 kuasa 2 169 tolak 12 kuasa 2 144. So hasilnya adalah 25. So P adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 25 dan nilai P adalah 5. Okey, nilai P adalah 5. Okey. Teruskan dengan Q pula. Bagi segitiga yang di sini, ini sudut tegaknya. Bertentangan adalah 15. Okey, so di sini kita tulis 15 kuasa 2 bersamaan dengan Q kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, so Q kuasa 2 adalah sama dengan 12 ni pindah sebelah kiri ni jadi tolak. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, so 15 kuasa 2 adalah nilai dia apa? Gunakan kalkulator. Okey, 225. 225 tolak 144. So Q kuasa 2 adalah bersamaan dengan 225 tolak 144
nilainya adalah 81. Okey, 81. So Q adalah punca kuasa 2, 81. So nilai Q adalah bersamaan dengan 9. Okey, itu jawapan untuk nombor 5. Kita teruskan lagi untuk melihat apakah bentuk soalan untuk nombor 6. Okey, mari kita lihat. Okay, so mari kita lihat. Okey, untuk segitiga ini, okey, ada dua segitiga bersudut tegak. Ada dua segitiga bersudut tegak. Okey, satunya ialah segitiga yang kecil ni, 6, 8 dan sisi P. Segitiga kecil. Okey, satu yang besar ni ialah Q. Okey, 16 tambah 8, sisi yang bawah. Okey, tapak dia. Yang atas ni, okey, yang kita nampak ni, yang panjang ni 20 tambah P. That means yang perlu kita cari dahulu ialah nilai P menggunakan segitiga kecil ni. Ni sudut tegak, okey, bertentangan ialah hipotenus iaitu P. So di sini kita tulislah hipotenus kuasa 2, P kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey. So P kuasa 2 adalah bersamaan dengan 36 tambah 64. So P kuasa 2 bersamaan 100. P bersamaan dengan punca kuasa 2 100 memberikan nilai P iaitu sebanyak 10. So sekarang nilai P ni adalah 10. So sisi ni, sisi di sini, okey. Sisi yang ditandakan seperti ini. Jumlahnya adalah 30. Okey, yang di bawah sini, okey. Bawah sini jumlah dia adalah 24. Okey. So untuk segitiga besar ini sudut tegak dia, bertentangan ialah hipotenus iaitu 30. So kita akan menggunakan 30 ni kuasa 2, hipotenus kuasa 2 sama dengan Q kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. So Q kuasa 2 bersamaan dengan 30 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okey, so apakah Q kuasa 2 tolak 24 kuasa 2? Okey, tekan kalkulator, 30 kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2. Hasil dia adalah 324. Okey, dan punca kuasa 2, okey, seterusnya Q adalah punca kuasa 2 324. Okey, kita tekan saja kalkulator, punca kuasa 2 324. Jawapan yang diperolehi untuk Q adalah 18. Okey. Akhir sekali kita lihat kepada soalan yang ke-7. Okey, perhatikan segitiga dulu. Segitiga yang pertama yang kita nampak ni Q 19.2 dan sisi P. Okey. Dalam segitiga yang saya tandakan ni, sisinya ada dua nilai yang kita tak tahu nilai dia. That means kita tak boleh mulakan pengiraan atau pencarian nilai dengan menggunakan segitiga yang bersisi P, Q dan 19.2. Kita lihat segitiga yang kedua yang ada 25, P dan 7. Okey, so maksudnya ada dua nilai kita tahu sisi dia, satu sisi tak tahu nilai. Okey, di sini kita boleh mulakan pengiraan untuk mencari nilai P di sini. Okey. So, sudut tegak berada di sini. Bertentangan ini adalah hipotenus. Okey. So, saya akan tulis mengikut teorem Pythagoras. Iaitu 25 kuasa 2 bersamaan dengan P kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okey. So, P kuasa 2 adalah bersamaan dengan 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey.
kita cari apakah 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Okey, gunakan kalkulator ya. So that means di sini okey, P di sini P kuasa 2. Hasilnya adalah 576. Okey, so P adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 576. Okey. Di mana jawapannya adalah P ni nilainya adalah 24. So nilai P adalah 24. Okey. So P di sini nilai 24. Okey, lepas ni barulah kita lihat segitiga yang besar ni. Okey, inilah sudut tegak bertentangan. So 24 ialah hipotenusnya. Okey, so kita tuliskan 24 kuasa 2 bersamaan dengan Q kuasa 2 tambah 19.2 kuasa 2. Okey, so Q kuasa 2 adalah bersamaan dengan 24 kuasa 2 tolak 19.2 kuasa 2. Okey, di sini pelajar boleh terus dapat jawapan. Okey, untuk 24 kuasa 2 tolak 19 kuasa 0.2 kuasa 2. Tekan kalkulator ikut nombor dia. 24 kuasa 2. Tekan tolak. Tekan 19.2 kuasa 2. Okey. So, jawapan yang diperolehi adalah 207. Okey. 207.36. Okey. Perpuluhan 36. So, Q adalah okey, punca kuasa 2 207.36. Okey. Punca kuasa 2 207.36. So jawapan untuk Q, okey, cikgu tulis di tepi sini ya. Tepi sini. Okey, jawapan untuk Q adalah 14.4. Okey. So itu sahaja untuk slot perkongsian cikgu hari ini yang berkaitan dengan penyelesaian masalah melibatkan teorem Pythagoras. Okey, yang di mana ada gabungan dua segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan berjumpa dalam slot yang seterusnya, iaitu subtopik seterusnya akas teorem Pythagoras, yang cikgu juga akan bahagikan subtopik itu kepada dua bahagian. Okey, sila ikuti tutorial cikgu. Jika rasa tutorial ini bermanfaat kepada semua, pelajar dapat belajar dan pelajar nak tahu apakah topik seterusnya yang cikgu akan buat. Okay, harap pelajar boleh tekan subscribe dalam channel cikgu. Okey, so dapat tekan subscribe dan juga tekan butang loceng supaya bila cikgu upload ataupun adakan video baru, pelajar-pelajar semua dapat satu notifikasi di mana dah tahu, okey, cikgu lah dah upload tajuk apa dah upload dan sebagainya. Okey? Okey. Sehingga ini ajalah. Okey, setakat ini kita akan jumpa dalam video ataupun tutorial seterusnya. Okey. Jaga diri baik-baik. Okey. Itu saja. Okey, bye-bye.